Terima kasih Tuan Pengerusi. Butiran 30,000, 50,000 serta 80,000 dan 90,000. Tuan Pengerusi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan dua perkara. Aspek yang pertama iaitu keperluan bagi kementerian dalam menyelenggarakan latihan tentera kita dalam menghadapi krisis nasional, di mana dalam keadaan global sekarang kemungkinan berlakunya bukan sahaja pada bila-bila masa, bahkan dalam situasi di luar jangkaan kita. Tuan Pengerusi, dalam keadaan global sekarang, terutamanya selepas strategi 9/11 dengan izin, serta strategi global yang kemudiannya, kebanyakan negara sudah pun mengambil tindakan dalam menghadapi apa-apa juga krisis yang mungkin akan ditimpa negara tersebut. Tuan Pengerusi, tragedi MH370 adalah tragedi di mana ianya menyedihkan kita semua. Saya ingin mengesahkan bahawa kita semua tak kisah pihak sentiasa bersama dengan keluarga serta pekerja MH370. Saya membangkitkan kes ini kerana ianya adalah kes di mana kita semua termasuk kementerian perlu mengambil berat serta perhatian yang secukupnya supaya tragedi semedemikian boleh dielakkan pada masa yang akan datang. Perkara ini dibangkitkan kerana tragedi MH370 berlaku pada zaman post 9/11 dengan izin, serta dari aspek dunia aviasi serta tentera udara, kegagalan pihak ATC iaitu Air Traffic Controller serta tentera udara untuk bertindak dengan segera menunjukkan terdapat kegagalan. Bahkan bukan sahaja kegagalan tetapi pelanggaran protokol berlaku pada kedua-dua pihak. Pandangan ini juga dipersetujui oleh aviation expert dengan izin Des Ross di Australia. Perkara ini juga dibangkitkan oleh saya bersamaan dengan Yang Berhormat Bukit Mertajam pada bulan perkara ini berlaku. Tragedi ini juga menunjukkan bahawa Angkatan Tentera kita tidak bersedia untuk menghadapi krisis di luar jangkaan yang mungkin membahayakan rakyat jelita. Apabila MH gagal berhubung dengan ATC, pihak tentera sepatutnya telah pun dalam keadaan high alert serta beroperasi bekerjasama dengan ATC, kerana dalam dunia aviasi kegagalan MH untuk berhubung balik selama 17 minit adalah seumpama selama-lamanya. Yang amat merusingkan adalah apabila MH sebenarnya dikesan di radar berjam-jam tetapi tiada tindakan oleh tentera udara kita untuk intercept dengan izin, walaupun keadaan sepatutnya telah pun dalam situasi high alert. Soalannya, apakah telah pun terjadi kepada latihan post 9/11 tentera kita? Bukankah ini juga menunjukkan terdapat pelanggaran protokol di kedua-dua pihak ATC dan TDM, ataupun mungkin lagi mengejutkan tiada sebarang protokol yang wujud? Jika ianya wujud, apakah protokol tersebut supaya kita boleh menelitikannya demi mengelakkan perkara ini berlaku lagi? Tuan Pengerusi, perkara ini kritikal dan saya rasa pihak kementerian perlu mengeluarkan satu laporan terperinci terhadap kegagalan kedua-dua pihak TDM serta ATC dari segi memperhatikan protokol. Jika tidak, Tuan Pengerusi, saya tidak mahu kemudian media asing yang melaporkannya terdahulu ataupun dijadikan dokumentari dan ini akan menjejaskan nama baik negara kita. Bayangkanlah jika tragedi semedemikian berlaku lagi dan kerana kegagalan yang sama, kapal terbang tersebut digunakan seperti yang terjadi kepada 9/11. Tuan Pengerusi, MH370 perlu dijadikan satu pengajaran kepada kita semua dan tindakan perlu diambil dengan segera serta merta dari segi penyelenggaran di mana kemampuan serta keberkesanan tentera kita menghadapi krisis perlu ditelitikan. Bukit Mertajam ya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Setuju ke Tampin bahawa jika saya kata kementerian ataupun kerajaan patut mengeluarkan, menerbitkan dan membentangkan satu laporan postmortem terutamanya kegagalan SOP, terutamanya pengesanan radar, tindak balas ke atas pengesanan radar ke atas MH370 di dalam parlimen ini. Terima kasih. Tuan Pengerusi, saya amat bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Bukit Mertajam untuk mengeluarkan satu laporan supaya kita semua boleh bentang di dalam Dewan Yang Mulia ini bagi mengelakkan situasi ini untuk akan yang harap tidak akan berlaku pada masa yang depan. Sila masukkan dalam ucapan saya. Kes yang kedua saya ingin bangkitkan pandangan menteri dalam cadangan saya untuk mengadakan latihan real time dengan izin
bagi tentera-tentera kita, bagi meningkatkan lagi prestasi tentera kita dalam menghadapi situasi luar jangkaan. Ini poin perkara yang kedua yang ingin saya bangkitkan. Tuan Pengerusi, Sarawak adalah sebuah negeri yang luas serta mempunyai sempadan yang panjang. Terdapat banyak jalan-jalan tikus juga wujud. Jenayah-jenayah juga boleh mengambil kesempatan ini, telah pun mengambil kesempatan ini untuk menjalankan jenayah di Sarawak dan melintas sempadan sebelum dikesan. Jadi saya cadangkan, tentera kita menjalankan latihan real time, mengadakan misi bersama dengan pihak polis serta imigrasi bagi mengatasi masalah melintas sempadan secara haram. Ini juga masa keemasan bagi tentera-tentera kita untuk belajar menggunakan peralatan-peralatan yang canggih yang diperolehi oleh kementerian seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Lumut. Tuan Pengerusi, dalam perkara yang sama, semenjak kita rakyat Sarawak menunggu kenaikan taraf Pen Borneo Trang Road kepada highway dengan izin, terdapat ramai malangnya terkobat di jalan tersebut. Ramai yang boleh kita selamatkan sekiranya mereka di airflown dengan izin ke hospital dengan segera merta dalam masa 1 jam. Saya juga ada bangkitkan kes ini kepada Kementerian Kesihatan, di mana kita perlukan sekurang-kurangnya sebuah helikopter yang berkemampuan tinggi yang boleh menghadapi keadaan cuaca di mana pada masa sekarang hospital Sarawak kita tiada. Helikopter yang digunakan bukan saja tidak berkemampuan dan tidak mampu beroperasi pada cuaca kurang baik, tetapi juga apabila keadaan di mana visibility dengan izin adalah kurang. Tuan Pengerusi, dengan cadangan yang sama, saya cadangkan QDM mengambil kesempatan ini untuk mengadakan latihan real time 24/7 red alert ready status dengan izin, di mana mereka boleh bekerjasama dengan pihak hospital supaya QDM boleh menggunakan helikopter canggih yang boleh beroperasi walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang baik untuk mengatasi keperluan hospital Sarawak, di mana terdapat sekurang-kurangnya satu kes kecemasan yang perlukan airlift dengan izin. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keluang, ini juga membolehkan TDM mempunyai suatu angkatan yang sentiasa bersedia bertindak 24/7 di Sarawak. Dengan ini, saya memohon cadangan serta kritikan saya diterima secara hati terbuka. Terima kasih.